Apalah gunanya Perjanjian Malaysia 1963 kalau sekadar jadi hiasan perlembagaan? Dan lebih pedih lagi, bila nasib Sabah dan Sarawak akhirnya dibawa mengadu ke PBB dan bukannya diselesaikan di Putrajaya. Adakah Malaysia sudah gagal sebagai negara persekutuan? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Apa yang saya kata sebentar sahaja tadi itu bukanlah tuduhan semata-mata, tetapi itu adalah pendedahan dari New York sendiri di pentas antarabangsa. Jadi, jangan kita tunggu lama-lama, mari kita bongkar semuanya. Pada 18 Julai 2025, satu detik bersejarah dan penuh makna berlaku di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB di New York. Ketika delegasi rasmi Malaysia membentangkan Voluntary National Review ataupun VNR ataupun kajian semula kebangsaan sukarela mengenai pelaksanaan matlamat pembangunan mampan ataupun SDG, tiba-tiba satu isu panas muncul yang menampar wajah kerajaan sendiri, yaitu kegagalan menegakkan Perjanjian Malaysia 1963. Dua pertubuhan dari Malaysia Timur, MOPOT ataupun Defenders of Ancestral Lands Sabah dan GOAS ataupun Gabungan Orang Asal Sabah Sarawak bangkit membawa suara masyarakat yang selama ini terpinggir. Wakil mereka, Datuk Petinggi Andrew Ambrose Atama Katama, mengecam secara terbuka kerajaan Malaysia di hadapan komuniti global kerana gagal menghormati semangat dan juga janji di dalam MA63. Katanya sejak pindahan perlembagaan pada 1976, Sabah dan Sarawak diturunkan taraf menjadi negeri biasa. Ini menurut beliau adalah bukan sekadar satu percubaan teknikal tetapi tindakan yang mencabul semangat asal penubuhan Malaysia sebagai satu persekutuan tiga entiti, yaitu Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Lebih pedih lagi katanya, ialah bagaimana kawalan terhadap hasil minyak, gas dan juga tanah yang sepatutnya kekal di bawah kuasa negeri telah diambil alih oleh kerajaan persekutuan. Apa yang tinggal buat rakyat Sabah dan juga Sarawak hanyalah janji kosong yang tidak ditepati. Menurut Ambrose, komitmen kerajaan terhadap MA63 tidak pernah ditunaikan sepenuhnya. Contoh yang paling ketara ialah janji pembahagian 40% hasil cukai kepada Sabah dan pemberian 1/3 kerusi parlimen kepada dua negeri itu masih lagi tergantung sehinggalah kini. Akibatnya, Sabah kini menanggung kadar kemiskinan tertinggi di Malaysia, yaitu 25,3%, manakala Sarawak pula 12,9%. Masyarakat pribumi termasuk Bajau, Dayak, Orang Ulu, Momogun, Dusunik, Patanik, dan Murutik terus hidup dalam kitaran kemiskinan, kehilangan tanah adat dan kekurangan akses kepada pendidikan serta kesihatan yang sewajarnya. Tambah mengecewakan menurut beliau, bantuan khas yang diumumkan kerajaan baru-baru ini hanyalah gula-gula yang tidak menyelesaikan ketidakadilan sistemik yang berakar sejak berdekat-dekat yang lalu. Lebih memanaskan lagi, Ambrose menyelar bagaimana perkara 153 dalam perlembagaan yang kononnya untuk melindungi masyarakat pribumi kini diselewengkan untuk mengukuhkan ketuanan Melayu di Semenanjung sambil menafikan hak orang asal di Sabah dan juga Sarawak. Ambrose juga menegaskan bahawa penggunaan perkara 153 secara selektif ini bukan sahaja mencabul prinsip keadilan, malah menggagalkan pelaksanaan sebenar matlamat pembangunan mampan ataupun SDG seperti SDG 10 iaitu mengurangkan ketidaksamaan dan SDG 16 iaitu mewujudkan keadilan dan institusi yang kukuh. Beliau menyeru agar dunia memahami bahawa identiti orang asal bukanlah sekadar nama dalam kad pengenalan.
ia juga merangkumi undang-undang adat, budaya, tanah pusaka, dan kedaulatan yang sepatutnya dihormati dan bukanlah ditaluk. Mopot juga mengemukakan 3 soalan penting kepada Malaysia dalam forum tersebut. Persoalan yang pertama, apakah langkah konkret yang diambil sejak 2018 untuk memulihkan hak perlembagaan orang asal seperti termaktub dalam MA 63, terutamanya hak tanah dan kawalan sumber? Yang kedua, bagaimana Malaysia akan memastikan perkongsian hasil dan perwakilan parlimen yang adil untuk Sabah dan Sarawak demi mengurangkan jurang ekonomi seperti yang dijanjikan dalam MA 63. Dan yang ketiga, apakah mekanisme untuk melindungi hak pendidikan, kesihatan, budaya dan pengiktirafan undang-undang masyarakat orang asal selaras dengan komitmen SDG? Nah, soalan-soalan yang baru saja saya ungkapkan ini menunjukkan beberapa perkara yang amat penting. Yang pertama, rasa kecewa masyarakat Sabah dan Sarawak terhadap cara Kerajaan Persekutuan mentafsir dan melaksanakan MA 63 masih lagi berlarutan. Dan yang kedua, wujud keberanian luar biasa dalam kalangan masyarakat sivil Malaysia Timur yang kini memilih untuk membawa isu ini ke pentas antarabangsa dan bukannya bergantung semata-mata kepada Dewan Rakyat ataupun Kabinet Putrajaya. Seterusnya, yang paling utama adalah mesej yang jelas bahwa pembangunan mampan, keadilan sosial dan hak asasi manusia di Malaysia tidak boleh dicapai jika kerajaan masih menutup mata terhadap nasib masyarakat orang asal. Semakan VNR di PBB bukanlah sekadar laporan teknikal. Ia kini menjadi medan kritikan antarabangsa terhadap dasar domestik Malaysia sendiri. Maka respons Malaysia terhadap kritikan ini akan menjadi penentu sejauh mana kerajaan bersedia memperbetulkan kesilapan yang lalu dan memulihkan hubungan dengan Sabah dan juga Sarawak. Persoalannya sekarang, kenapa sehingga hari ini janji MA 63 masih lagi belum ditunaikan? Mengapa 40% hasil cukai yang dijanjikan kepada Sabah dan Sarawak tidak dikembalikan walaupun Perdana Menteri sejak zaman Tun Mahathir, Tun Abdullah Najib dan Muhyiddin sehinggalah Anwar Ibrahim sekarang semuanya mengaku committed dengan MA 63? Adakah benar bahwa kerajaan pusat sebenarnya tidak mahu melepaskan kuasa ekonomi kerana bimbang Sabah dan Sarawak menjadi terlalu bebas? Kenapa perkara 153 hanya efektif apabila melibatkan Melayu Semenanjung tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk membela orang asal Malaysia Timur? Dan yang lebih menakutkan, adakah isu MA 63 ini hanya akan terus dijadikan modal pilihan raya dan dimainkan ketika perlu, terus dilupakan selepas undi dikira? Sebagian pihak mungkin akan mempersoalkan, adakah tindakan membawa isu ini ke PBB adalah langkah terakhir sebelum Sabah dan Sarawak menuntut autonomi sepenuhnya? Atau lebih drastik, keluar dari Persekutuan Malaysia? Perkara ini bukan lagi satu khayalan tetapi sudah menjadi suara yang semakin nyaring dalam kalangan masyarakat muda Sabah dan juga Sarawak. Apatah lagi apabila kegagalan demi kegagalan terus berlaku. Kalau kerajaan persekutuan terus gagal menghormati erakan kongsi asalnya sendiri, adakah Malaysia akan terus kekal sebagai satu negara yang stabil dan bersatu? Inilah realiti yang dibentangkan di PBB, bukan oleh orang luar tetapi oleh rakyat Malaysia sendiri yang cintakan tanah air mereka. Soalannya sekarang, sampai bila kita ingin biarkan sejarah MA 63 terus diputar belit? Sampai bila kita mau terus menjadi penonton? Kawan-kawan, sila kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Sabah dan Sarawak patut diberikan lebih autonomi? Atau adakah ini tandanya kita perlu menilai semula seluruh struktur negara persekutuan? Jadi, apa kata Anda? Baiklah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk pendedahan eksklusif hanya di sini di Current Sphere MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja, terima kasih.